Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah hari ini kita akan belajar mengenai bab akas mustawa. Sebelum ini kita dah pun belajar mengenai bab habliyah, dan juga kita dah pun tengok mengenai bab qadiyah. Kita tengok dah qadiyah, dah tahu dah mengenai qadiyah, dah tahu dah mengenai tanaqud. Dan insya-Allah hari ini kita akan tengok akas mustawa. Dan ini adalah bab yang kedua terakhir kita. Sebelum kita pergi kepada bab akhir, iaitu yang dipanggil sebagai qiyas. Yang pertama kita perlu tahu mengenai akas. Akas ini sebenarnya terbahagi kepada tiga. Akas terbagi pada tiga, iaitu pertama dipanggil sebagai akas yang pertama dipanggil sebagai akas naqid muwaffiq, akas naqid mukhalif, dan yang ketiga dipanggil sebagai akas mustawa. InsyaAllah kita dalam tingkatan 5 kita hanya akan belajar satu saja daripada ketiga-tiga ini. Kita akan hanya belajar akas mustawa saja. Akas mustawa saja yang akan kita pelajari. Yang mana akas mustawa ini antara akas yang agak mudah kita katakan berbanding dengan akas naqid muwaffiq dan juga akas naqid mukhalif. Yang akan naqid mustawa ini akan kita pelajari selepas ini, yang mana kita tengok pada buku kita, terus kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu akas mustawa. Yang mana dari sudut bahasanya, tengok pada buku kita, iaitu fil lughah at-tabdil wal qalb, iaitu tukar dan juga pindah. Tukar dan pindah, maksudnya dari sudut bahasa hanyalah berlaku pertukaran dan juga berlaku perpindahan sahaja dari sudut perkataan tersebut, iaitu dari sudut perkataan akas, tabdil wa qalb. Raja mesti, kamu semua mesti ingat semua kedua-dua perkataan ini, kerana idza sa'ala 'ankum 'anil ma ta'rif al-akas fil lughah, maka jawapan dia adalah tabdil wal qalb. Itu sahaja jawapan bagi al-lughah. Manakala fil istilah, apabila dia tanya mengenai istilah, apakah istilah akad mustawa? Akad mustawa fil istilah iaitu huwa qalb juz'ai al-qadiyah ma'a baqa'i as-sidq wal kayf wal kam illa mujabah kulliyah. Baik. Pada istilah dia kata apa dia, iaitu memindahkan juz'ai al-qadiyah, dua juzuk qadiyah. Juzuk qadiyah ini ma'a baqa'i as-sidq, daripada dia mengekalkan mengekalkan benar dia, iaitu qadiyah yang benar menghasilkan qadiyah yang juga benar. Berbeza dalam tanaqud sebelum ini, satu qadiyah menghasilkan qadiyah yang berbeza. Maksudnya kalau benar, qadiyah yang benar menghasilkan qadiyah yang kazib, iaitu menipu, salah. Manakala di dalam akas
qadhiyah yang benar juga menghasilkan qadhiyah yang benar. Benar. Manakala dikata wal kaif dan juga baqail kaif, juga mengekalkan kaif. Mahwal kaif. Cuba tengok kat bawah dia disebut ma'nal kaif. Apa itu kaif? Iaitu ijab wal salb. Maksudnya qadhiyah, seandainya qadhiyah itu adalah qadhiyah ijabiyah, maka dia kena juga ditukar dengan qadhiyah ijabiyah. Izan jika kita katakan qadhiyah itu adalah qadhiyah salbiyah, maka kita perlu tukar kepada qadhiyah yang juga berbentuk salbiyah. Manakala apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah wal kam, juga mengekalkan kam. Maksudnya kam sidik, benar, lepas tu dia mengekalkan kaif dan juga kam. Apa itu mahwa kam? Tengok kat bawah lagi, mal makna kam? Al-kam kulliyah atau juz'iyah. Itu adalah kam, iaitu kuantiti. Manakala kaif ialah quality kita. Manakala kam adalah kuantiti. Maksudnya ketiga-tiga tadi mesti ada pada akas tersebut. Cuma apa yang perlu antum semua tahu, kamu semua tahu, iaitu dikecualikan satu daripada kesemua qadhiyah, kecuali illa mujabah kulliyah, kecuali kulliyah mujabah sahaja yang ada sedikit perbezaan, dia tak mengekalkan kam. Nanti insya-Allah kita akan tengok contoh-contoh dia. Baik, terus kepada al-idah. Ma huwa al-idah? Ma'na al-qalb al-juz'i al-qadhiyah. Apa itu yang dikatakan sebagai menukar juzuk qadhiyah? Menukar juzuk qadhiyah ay yusayyir al-mawdu' mahmulan mawdu'an aw qadhiyah hamliyah. Atau fi qadhiyah hamliyah. Baik, manakala dikata apa itu makna menukarkan juzuk qadhiyah, iaitu menjadikan mawdu' mahmul sebagai mawdu' fil qadhiyah hamliyah. Wa fi qadhiyah syartiyah, manakala dalam qadhiyah syartiyah, iaitu memindahkan bi an yusayyir al-muqaddam tali wa tali muqaddam, menjadikan muqaddam kepada tali dan tali sebagai muqaddam. Baik, kita tengok sikit. Kerana kebiasaan dalam mahmul fil juz'il mahmul, seperti yang kita belajar sebelum ni, dalam juz'u mahmul, juz'u hamliyah, dalam juz' ajza'ul hamliyah, dalam ajza'ul hamliyah dia ada mawdu' wa ba'dahu mahmul. إما في شرطية متصلة يوجد أجزاء المقدم والتالي. Di dalam akas, dengan akas yang akan kita belajar hari ini, dia memindahkan, apa yang dikatakan memindahkan tadi, memindahkan kedudukan mahmul ini kepada mawdu' kepada mahmud. Manakala bagi syartiyah, muqaddam yang sepatutnya berada di depan ditukarkan kepada bahagian belakang kepada tali, dan tali berada di bahagian muqaddam. Yang ini nanti kita tengok contoh dia di bahagian bawah. Pada bahagian bawah tu tengok contoh dia, la syai' min al-insan bi ta'ir. La syai' min al-insan bi ta'ir.
Baik. Kita tengok contoh dia bagi contoh kepada kita la syai' la syai' minal insan bita'ir. Baik. Yang mana asalnya ialah tidak ada sesuatu pun daripada manusia itu adalah buruk. Tidak ada sesuatu pun daripada manusia itu adalah buruk. Ialah buruk. Baik. Yang mana dipanggil sebagai muqaddam, sebagai maudhu'. Maudhu' yang depan dipanggil sebagai maudhu', manakala yang belakang dinamakan sebagai mahmul. Ini adalah kedudukan asal pada qadhiyah hamliyah. Tetapi dalam akas kita memindahkan maudhu' ini pada kedudukan mahmul. Apa yang berlaku iaitu la syai' minal ta'ir al-insan. Bi-insan. Maka telah berlaku pertukaran antara maudhu' dan juga mahmul. Maka ingat baik, pada akas mesti dikekalkan 3 hukum dia, iaitu yang pertama mesti baqa' as-sidq wal kaif, dan juga mesti baqa'il kam. Maka kita tengok pada syarat dia tadi, pertama mestilah qadhiyah yang pertama dan qadhiyah yang kedua mesti kedua-duanya adalah qadhiyah yang betul. La syai' minal insan bita'ir. Qadhiyah yang pertama mengatakan tidak ada sesuatu pun manusia buruk. Betul tak? Maka betul. Qadhiyah yang kedua yang terhasil adalah syai' minat ta'ir bil insan. Tidak ada sesuatu pun buruk ialah manusia. Maka kedua-dua qadhiyah tadi adalah betul. Adakah dia mengekalkan kaif dan juga kam? Maka kita tengok pada qadhiyah ini. Qadhiyah la syai' minal insan bita'ir adalah qadhiyah hamliyah. Qadhiyah hamliyah la syai' adalah qadhiyah hamliyah al-juz'iyyah as-salibah. Manakala apa yang terhasil la syai' minat ta'ir bil insan adalah qadhiyah al-hamliyah al-juz'iyyah as-salibah. Maka dia adalah kedua-duanya adalah masih mengekalkan kam dan juga kaif yang sama, iaitu juz'iyah. Kedua-duanya adalah juz'iyah. Yang asalnya adalah juz'iyah, yang terhasil adalah juz'iyah, dan dari sudut kam juga adalah kaif juga adalah salibah, yang juga terhasil adalah salibah. Baik, dia kata apa? Dia kata kalau dalam buku kamu dia kata hakamna fiha binafil insan anil ay ta'ir. Maka kita hukumkan bahawa kita menafikan kesemua burung adalah manusia. Kerana kita perlu tahu qadhiyah akas ini menghasilkan qadhiyah yang baru tetapi masih mengekalkan kebenaran. Maka kalau kita tengok la syai' minal insan bi ta'ir, maka kita percaya bahawa semua manusia bukan buruk. Bukan semua manusia, tidak ada satu pun daripada manusia itu adalah buruk. Maka betul.
Maka yang kedua adalah qadiyah yang baru terhasil la syai' min at-tahir bi insan, juga adalah qadiyah yang menafikan semua buruk bukan manusia dia kata. Baik. Min hadha at-tabdil wal 'aks istifadna hakamna jadidan. Maka kita daripada ini qadiyah yang tukar tadi, maka kita mengambil istifad, pengajaran ataupun mengambil ibrah daripada kita hukum dia dengan hukum yang baru. Lam yakun hadiran wa mawjudan fi adhanina 'anit tuyur. Maka kita katakan bahawa dalam kepala kita tidak ada satu pun burung itu adalah manusia. Kita dah terbayang dalam kepala kita bahawa tidak mungkin adanya burung itu memang bukan manusia. Bukan, maksudnya asal tadi manusia, kita bayangkan manusia itu bukan burung. Sekarang bila kita menghasilkan akas, maka akas tadi adalah yang berbeza daripada yang sebelumnya. Baik, kita tengok sikit lagi. Ma la yanaqis min al-qadaya. Apa yang tidak boleh diakas dalam qadaya. Ingat baik, di dalam tanaqud kesemua qadiyah boleh melalui tanaqud. Tetapi dalam akas ada sesuatu yang tidak boleh melalui akas. Beza ya. Sebabnya kita perlu ingat baik. Baik, kita perlu ingat bahawa dalam sebelum ni yang kita belajar di dalam hamliyah, dalam qadiyah hamliyah ada terbahagi kepada 4. Mula-mula sekali kita ingat di atas adalah qadiyah. Qadiyah terbahagi kepada 2, iaitu qadiyah hamliyah dan juga qadiyah syartiyah. Qadiyah hamliyah dan juga qadiyah syartiyah. Daripada qadiyah hamliyah terbahagi kepada 4, iaitu kulliyah, juz'iyah, syakhsiyah dan juga muhmalah. Baik. Manakala qadiyah syartiyah terbahagi kepada 2, iaitu qadiyah syartiyah muttasilah dan juga qadiyah munfasilah. Kedua-dua qadiyah muttasilah dan qadiyah munfasilah terbahagi kepada 4, iaitu kulliyah, juz'iyah, makhsusah dan juga muhmalah. Sama saja, dalam munfasilah terbagi kulliyah, juz'iyah, makhsusah dan juga muhmalah. Baik. Ini dari sudut bi'atibar mawdu'. Ingat baik, ini adalah pecahan bi'atibar mawdu'. Manakala bi'atibar mahmul, setiap daripadanya pecah kepada 2. Kulliyah semuanya pecah kepada 2.
iaitu mujabah dan juga salibah. Baik, ini adalah pecahan asas yang kita belajar awal sebelum ini. Dan ingat, di dalam tanakud, kesemua ini boleh melalui tanakud. Tetapi di dalam qadhiyah, di dalam akas ada sedikit perbezaan, iaitu ada sesuatu yang tidak boleh melalui tanakud, iaitu yang dipanggil sebagai mala yanakis ataupun ghairu munaqasah. Apa yang tidak boleh melalui akas ini? Iaitu yang pertama, tengok pada buku kita, iaitu qadhiyah juz'iyah salibah. Cari kat ni kita. Iaitu qadhiyah hamliyah juz'iyah salibah. Pertama, yang kedua adalah qadhiyah muhmalah salibah. Qadhiyah hamliyah muhmalah juga salibah. Baik. Dalam yang ketiga, qadhiyah syartiyah munfasilah. Qadhiyah syartiyah munfasilah. Maka semua di bawah qadhiyah syartiyah munfasilah tidak boleh melalui akas. Baik. Sebelum pergi yang seterusnya, tengok di sini dalam buku kita dia hanya sebut qadhiyah juz'iyah salibah tanpa menyebut hamliyah, dengan makna bahawa qadhiyah syartiyah juga muttasilah juz'iyah salibah tidak boleh diakas. Dan juga muhmalah salibah juga tidak boleh di atas. Walimaza? Kalau ditanya, limaza la ya'kis hadzal qadhiyah? Kenapa tidak boleh di atas qadhiyah juz'iyah salibah dengan juz'iyah dengan muhmalah salibah? Kenapa tidak boleh di atas? Ataupun limaza la yan'akis qadhiyah syartiyah munfasilah? Maka jawapan dia ada di bahagian bawah tersebut. Tengok pada buku teks kita. Apa yang tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kerana sababu adamul aks fil qadhiyah juz'iyah salibah li'annaha ijtama'a fiha khassatan, yani salibah wa juz'iyah. Kerana apa? Kerana terhimpun padanya kekurangan. Kedua kekurangan yang mana salibah dan juga juz'iyah. Apa yang dikatakan kurang ini? Cuba kita tengok contoh dia. Contoh dia adalah ba'dul haiwan laysa bi insan. Setengah haiwan bukan manusia. Baik. Hal hadzal qadhiyah sahih? Hal hadzal qadhiyah sidq? Maka kita katakan qadhiyah ini benar. Kenapa? Kenapa kita kata setengah haiwan bukan manusia? Betul tak? Betul. Sebab apa? Setengah lagi ada kambing, kuda, rusa, ada lagi binatang lain. Maka betul tak? Betul. Qadhiyah yang ini adalah betul, iaitu qadhiyah juz'iyah salibah. Betul. Tetapi apabila kita akas, ingat dia mesti, bila akas mesti mengekalkan sidik, kaif dan juga kam. Maka bila kita kekalkan kedudukan dia, kita sidik memang qadhiyah itu benar dah. Maka kita nak kekalkan lagi dua untuk menghasilkan akas, maka terhasillah qadhiyah yang baru yang bunyinya ba'dul insan laysa bi haiwan. Setengah manusia bukan haiwan. Udah. Maka benar atau tidak? Setengah manusia bukan haiwan. Nah, kalau kita kata begitu, maksudnya dalam satu kelas kita ini ada setengah manusia, ada setengah haiwan dan setengah lagi bukan haiwan. Sedangkan fil mantiq nahnu natakallam an kullul insan haiwanun natiq.
semua manusia adalah haiwan sepatutnya. Tapi sekarang dalam qadiyah yang terhasil dia kata setengah manusia bukan haiwan. Maka qadiyah ini adalah qadiyah yang salah. Sedangkan dalam ta'rif mesti kekalkan sidik dia, kebenaran dia. Maka qadiyah ini tidak boleh diterima di dalam akas. Pertama. Dan yang kedua, kenapa qadiyah muhmalah salibah juga tidak boleh diakas? Kerana jawapan adalah jawapan yang sama, kerana ijtama'a fiha khassatan yakni salibah wa muhmalah. Kerana terhimpun padanya dua kelemahan, dua kekurangan, iaitu muhmal dan juga salibah. Ingat berbaik dalam muhmalah fi quwwah juz'iyah. Muhmalah berpegang kepada kekuatan juz'iyah. Baik, kita tengok pada contoh dia. Al-jism laysa bisyajar. Al-jism laysa bisyajar. Jisim bukan pokok. Sudah. Ini dah jalan awal-awal dah. Tapi ingat, dalam mantik, kebenaran itu adalah kita baca dia benar. Al-jism laysa bisyajar. Betulkah qadiyah ini? Kita tengok dulu. Tengok pada terhasilnya qadiyah yang seterusnya. Apabila kita akas, ingat, kita kekalkan dengan sidiknya kaf dan kam dia. Maka bila kita kekalkan dia, asyajar laysa bijism. Pokok bukan jisim. Baik. Maka kita katakan qadiyah ini adalah qadiyah yang salah. Kenapa? Kerana qadiyah yang terhasil ini adalah kedua-dua qadiyah yang terhasil. Qadiyah yang awal tadi pun dah salah sebenarnya. Al-jism laysa bisyajar, sedangkan syajar minal jismi. Sedangkan syajar itu, pokok itu memang pun jisim. Tapi qadiyah yang pertama itu dah pun salah. Maka bila kita buat qadiyah pun juga terhasil qadiyah yang salah. Maka qadiyah ini tidak boleh diakas. Manakala yang ketiga, kita tengok ketiga, kenapa dia tidak boleh qadiyah syartiyah munfasilah ini tidak boleh diakas? Lianna adam wujud tartib tabi'i baina tarfaiha kama fi al-muttasilah. Kerana di dalam qadiyah syartiyah munfasilah tidak ada tartib tabi'i. Seperti mana yang kita belajar sebelum ini dalam pengenalan qadiyah muttasilah memiliki tartib tabi'i. Kalau kita ingat tak lagi tu? Kalau kita ingat, tartib tabi'i dia pecah pada dua, iaitu tartib tabi'i al-luzumiyah wa ittifaqiyah. Seperti contoh yang kita bagi sebelum ni, iaitu mengenai hakimi makan. Kita katakan hakimi makan, itu ada dipanggil sebagai hakimi dah makan. Jadi dia adalah tartib. Baik, tak perlu cerita hari ni, nanti cari sendiri. Tartib apa tu? Hakim makan. Kalau kita katakan Zul hitam, Zul dengan hitam sama tak? Dia dua tu, dua, iaitu dipanggil, satu dipanggil luzumiyah dan satu dipanggil ittifaqiyah. Baik, kita rujuk bab sebelumnya. Baik, manakala dalam qadiyah munfasilah ini dia tak ada tertib tadi. Kenapa? Kerana cuba kita tengok pada contoh dia. Al-adad imma zawj atau al-fard. Bilangan itu sama ada dia genap ataupun ganjil. Baik. La yataghayyar ma'nahu law qaddama tali 'ala al-muqaddam. Maka dia kata, dia beritahu awal dah, kalau seandainya kita tukar muqaddam dengan tali pun dalam ayat tadi, tidak menghasilkan perubahan makna. Kenapa? Kalau kita tukar sekalipun, asalnya al-adad imma zawj atau al-fard, maka kita tukar al-adad imma al-fard atau zawj. Ada berubah makna ke? Bilangan itu sama ada ganjil ataupun genap. Sedangkan yang awal tadi, qadiyah awal tadi, al-adad imma zawj al-fard, genap atau ganjil. Sama saja sebabnya penggunaan perkataan atau au. Maka kedua-dua qadiyah ini tidak ada faedahnya, buang masa dia kata. Jadi tak payah buat. Jadi
ketiga-tiganya tidak melalui akas. Sebenarnya bukan tiga, basicnya tiga, tetapi sebenarnya dia ada 1, 2, 3, 4 dan kesemuanya. Berapa kesemuanya? Sepatutnya di dalam tanakut kita ada 8 kali 3. Semua boleh melalui tanakut 8 kali 3. Tetapi di dalam akas yang boleh melalui tanakut, yang boleh melalui akas adalah berapa? Daripada 8 kita dah tolak 8, dah jadi berapa? Lepas tu kita tolak lagi 8 tadi, kita tolak 2, yang ni pun tolak 2, bakinya adalah 6. Yang ni pun 6. Jadi dalam akas hanyalah yang terlibat hanyalah 12 sahaja. 12 sahaja yang akan melalui akas. Baik. Seterusnya kita tengok pada muka surat yang ke-31 itu, ma yanaqis minal qadaya al-hamliyah wa ahkamha. Pertama kita tengok qadiyah hamliyah. Ini qadiyah hamliyah asalnya ada semua sekali ada 8. Sudah kita tahu sebelumnya, semua ada 8, bermula dengan kulliyah mujabah, kulliyah juz'iyah mujabah, muhmalah mujabah, syakhsiyah mujabah, kulliyah salibah, juz'iyah salibah, syakhsiyah salibah dan juga muhmalah salibah. Pertama sekali, sebelum kita pergi jauh, kita buang dulu apa yang tidak boleh di akas. Yang pertama yang tidak boleh di akas ialah, tengok apa dia? Qadiyah juz'iyah salibah. Qadiyah juz'iyah salibah. Yang pertama. Dan yang kedua yang tidak boleh di akas ialah qadiyah muhmalah salibah. Maka jadilah 6 sahaja yang boleh melalui akas. Baik, kita tengok pada buku kita. Kulliyah mujabah. Kulliyah mujabah juga diakas dengan apa dia? Diakas dengan juz'iyah mujabah. Diakas dengan juz'iyah mujabah. Ingat, dia mengakalkan sidik, kaif dan gokab. Illa, ingat baik, illa kulliyah mujabah. Sebab itu, dalam qadiyah selepas ini kita akan tengok lebih yang lain akan kekalkan semua ketiga-tiga rukun tadi, kecuali kulliyah mujabah sahaja. Daripada kulliyah mujabah menghasilkan menggunakan juz'iyah, menghasilkan qadiyah juz'iyah mujabah. Akas yang juz'iyah mujabah. Untuk menghasilkan akas dia kena juz'iyah mujabah. Hanyalah kulliyah mujabah sahaja. Sebab dia sebutlah daripada awal illa kulliyah mujabah. Manakala juz'iyah mujabah, tengok contoh dia dulu. Kullul insan, dalam bukamu kullul insan bihaywan. Tengok pada buku kita, kullu insan bihaywan. Maka dia tukarkan daripada kullul insan itu ditukar dia kedudukan dia daripada maudhu' al-insan ditukar kepada kedudukan dia adalah berada pada kedudukan tali. Manakala tali maudhu' ditukar kepada kedudukan mahmul, manakala mahmul berada pada kedudukan maudhu'. Baik. Maka terhasillah kullul insan haiwan, dan akas dia adalah ba'dul haiwan al-insan. Manakala yang kedua iaitu juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah menghasilkan qadiyah
Baik. Dia menghasilkan juz'iyah, juz'iyah mujabah, menggunakan juz'iyah, akas dia adalah juz'iyah mujabah. Akas dia adalah juz'iyah mujabah. Sama tak? Sama saja. Cuma tukarkan saja kedudukan maudhu' dan juga mahmulnya, iaitu ba'dul haiwan insan, tukar saja ba'dul insan bihaiwan ataupun ba'dul insan haiwan. Maksudnya setengah haiwan adalah manusia, manakala bila kita tukar saja, akaskan dia setengah manusia adalah haiwan, adalah kedua-dua qadhiyah adalah benar dan mengekalkan kaif dan juga kam dia. Tidak ada masalah. Tetapi dalam buku kamu dia hanya tulis idza kana mahmuluha kulli. Sebabnya ini sebagai ilmu kita lah, sebagai ilmu tambahan kita. Sebabnya di dalam asalnya ini dia melihat kepada mahmul. Seandainya ini adalah seandainya mahmul dia adalah kulli. Tetapi jika seandainya mahmul dia adalah syakhsi muayyin, maka dia akan menjadi syakhsiyah. Kalau seandainya mahmul dia juz'i, maka dia menggunakan syakhsiyah mujabah. Contohnya ba'dul insan bakar, setengah manusia bakar. Nampak tak? Maudhu' dia mahmul dia adalah juz'i sebab disebut bakar seorang je, juz'i. Maka bakar adalah satu juzuk daripada insan. Berbeza dengan atas tadi, al-haiwan al-insan. Al-insan al-haiwan adalah al-insan adalah mahmul yang berbentuk kulli sebab insan tu besar, masih besar lagi. Maka dia berbentuk kulli. Maka kalau seandainya mahmul dia adalah kulli, dia adalah juz'iyah mujabah. Manakala syakhsiyah mujabah, kalau seandainya mahmul dia adalah juz'i, contoh tadi iaitu ba'dul insan bakar. Maka apa yang kita nak buat? Seandainya kita nak akaskan bagi mahmul berbentuk juz'i, maka kita perlu gunakan syakhsiyah mujabah, iaitu terhasillah bakar insan. Bakar insan tanpa ada ba'd. Sebab kalau ada ba'd maka dia juz'i. Tetapi syakhsiyah, ingat syakhsiyah tidak ada mana-mana menerima mana-mana sur. Tak ada sur lah. Maka dia akan jadi bakar insan. Masih ingat, dia masih lagi silang, dia masih tukar kedudukan dia. Baik. Manakala yang kedua, muhmalah mujabah. Muhmalah mujabah dia menghasilkan juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah. Tak payah tulis lagi sebab nampak sama, masih pergi ke arah yang sama. Dia menghasilkan juz'iyah mujabah. In kana mahmuluha kulli, sama juga kalau seandainya mahmul dia kulli. Tengok contohnya al-insan haiwan. Ingat, bagi muhmalah tidak menerima mana-mana kulli, ataupun dalam qadhiyah dia tidak menerima mana-mana sur kulli atau sur juz'i, dan juga bukan syakhsiyah. Maka dia sebagai muhmalah, dipanggil muhmal. Maka al-insan haiwan adalah muhmalah. Maka al-insan haiwan kita tukar saja, dia menjadi juz'iyah mujabah. Ingat, bila ada juz'iyah maka misalnya sur juz'i, ba'dul haiwan al-insan. Insan itu ialah haiwan. Bila kita letak setengah haiwan, insan, tidak ada masalah. Kedua-duanya kekal sebagai sidik dan juga kaif dan juga kam. Kekal, tidak ada masalah. In kana mahmuluh syakhsi. Dalam buku kamu tak ada tu.
Dalam buku kamu tak ada, tapi ini sebagai maklumat tambahan kan di sebelah nanti dia sebut. Jadi aku Ustaz sebut juga supaya penambahan ilmu kita adalah penambahan ilmu dan kita takut-takut berlaku kecelakaan pelik. Sebab apa sini ada sini tak ada? Sebenarnya memang ada, cuma mungkin dia nak fokuskan kepada kulli saja. Baik, in kana mahmul wa syakhsiyan, maka misal dia al-insan bakar, maka dia menghasilkan juga syakhsiyah mujabah, iaitu bakar insan. Setelah, situ kau kedudukan je. Sebab apa? Sebabnya yang ni memang dah mumalah mujabah dah. Dia tukar saja, maka tidak ada masalah, tukar kedudukan saja. Baik. Manakala kita tengok yang seterusnya, iaitu syakhsiyah mujabah. Syakhsiyah mujabah Zaid. Sebab tu saya sebut awal tadi, kerana di dalam syakhsiyah mujabah dalam buku teks kita sebut iaitu mahmuluha kulli. Kalau mahmuluha kulli, Zaid al-insan mahmuluha kulli, iaitu al-insan, insan itu adalah kulli, Zaid insan. Maka akas dia adalah juz'iyah mujabah. Sama tak? Masih lagi sama. Jadi masih lagi sama, iaitu akas dia ba'dil insan Zaid. Tukar kedudukan dia. Baik, seterusnya dia kata kalau seandainya syakhsiyah mujabah tadi dia adalah mahmuluha juz'i atau syakhsi. Zaid hadha. Dia khususkan lagi Zaid hadha. Zaid ini mahmuluha Zaid ini tu fokusnya. Baik, maka dia kata akas dia menjadi syakhsiyah mujabah. Sama tak? Masih lagi sama syakhsiyah mujabah, iaitu hadza Zaid, tukar saja kedudukan dia menjadi hadza Zaid. Ini Zaid, sama saja. Zaid ini Zaid, ini Zaid, sama aja. Maka sama dia kata. Baik, yang kelima iaitu salibah. Kulliyah salibah la syai' minal insan bihajar. La syai' menghasilkan kulliyah, akas dia adalah kulliyah salibah. Nampak? Sebab ingat, hanya illa kulliyah mujabah saja yang ada perubahan, iaitu kulli menjadi juz'i. Tapi yang lain, kulliyah salibah, dia akas dia adalah kulliyah salibah juga. La syai' minal insan bihajar, maka tukar kedudukan dia la syai' minal hajar bi insan. Tidak ada satu pun daripada manusia itu batu. Maka kita tukar la syai' minal hajar bi insan. Tidak ada satu pun batu itu manusia. Betul tak? Kedua ini qadiyah itu benar, dan kaid dan kam dia adalah kekal. Tidak ada masalah. Dan kaedah yang terakhir bab kita dalam qadiyah hamliyah adalah syakhsiyah salibah. Syakhsiyah salibah idza kana mahmuluha kulli laysa Zaid bihajar. Mahmuluha kulli bihajar itu adalah kulli, maka kita tukar dia menjadi kulliyah salibah. Kulliyah salibah. Sama saja catatan ni. Nampak? Tetapi idza kana mahmuluha kulli, kalau seandainya mahmul dia kulli, maka dia syakhsiyah salibah, menjadi akas dia adalah kulliyah salibah. Idzan kana mahmuluha juz'i. Kalau seandainya mahmulnya adalah juz'i, maka dia tukar menjadi
mahmuluha syakhsi ataupun juz'i, maka dia menjadi syakhsiyah salibah. Tukar saja kedudukan dia. Nampak? Jadi laisa Zaid bi Amr. Maka bukanlah Zaid itu dengan Umar. Maka tukar saja laisa Amr Zaid. Berbeza dengan atas tadi yang kulli, laisa Zaid bi Hajar. Kerana Hajar itu kulli, batu banyak jenis batu. Ada batu besar, batu kecil, ada batu hitam, putih, ada batu, banyak batu. La syai' minal hajar bi Zaid. La syai' minal hajar bi Zaid. Itu adalah bagi lafaz kulli. Baik, itu adalah bagi qadiyah hamliyah. Manakala qadiyah syartiyah muttasilah. Baik, manakala qadiyah syartiyah muttasilah, ingat dalam qadiyah tadi kita tengok qadiyah syartiyah munfasilah memang langsung tak melalui akal. Tak boleh munakis, lain munakis. Dia kata dah ada munakis tak boleh diakas. Maka kita mudah saja kita kerja kita. Maka dalam qadiyah syartiyah hanyalah muttasilah saja. Dan cuba tengok pada muka surat 34 Arba'ah wa Salasin, fi safha Arba'ah wa Salasin, kita tengok kulliyah mujabah. Kulliyah, bayangkan ini adalah syartiyah pula. Kita tengok syartiyah pula. Baik, syartiyah kulliyah mujabah menghasilkan menggunakan akas. Akas dia adalah juz'iyah mujabah. Sama. Kita pergi dulu laju-laju. Juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah. Akas dia adalah juz'iyah mujabah. Manakala muhmalah mujabah. Muhmalah mujabah, akas dia adalah juz'iyah mujabah. Makhsusah mujabah, akas dia adalah juz'iyah mujabah. Manakala kulliyah salibah, akas dia adalah kulliyah salibah. Syakhsiyah salibah, makhsusah salibah adalah kulliyah salibah. Sebabnya di dalam syartiyah muttasilah dia tak ada mahmul. Mahmul tak tengok mahmul. Berbeza dengan hamliyah tadi. Settle masalah kita. Jadi maksudnya dalam syartiyah dengan hamliyah dan syartiyah sama saja. Dia hanyalah walaupun banyak-banyak pun pertukaran dia hanyalah kulliyah mujabah, juz'iyah mujabah. Lepas tu yang lain, juz'iyah mujabah mumalah, mujabah syakhsiyah mujabah, dia tukar kepada juz'iyah mujabah. Manakala kulliyah salibah dan syakhsiyah salibah, kulliyah salibah. Manakala syakhsiyah salibah menjadi kulliyah salibah di dalam syartiyah. Yang syartiyah dia ada itu saja jumlah dia. Dia tak tengok dah mahmul. Sebabnya ingat dalam syartiyah tidak ada mahmul, tetapi nama dia adalah muqaddam wa tali. Nama dia muqaddam dan tali. Maka perubahan dia adalah pada perubahan muqaddam dan tali. Kita tengok contoh dia. Kullama kana hadza insan kana haiwan. Selama mana ini manusia semua, selama mana semua manusia ini manusia adalah haiwan, jadi haiwan, maka qad yakunu idza kana hadza haiwan kana insan. Maka kita jadikan dia adalah juz'iyah mujabah. Pastikan kita menghafaz semua susur yang kita perlu hafaz sebelum ini. Baru mudah kita nak guna. Kalau tidak, tak ingatlah. Sebabnya sur bagi qadiyah juz'iyah mujabah ala qad yakun idza kana hadza, tukar bahagian bawah tu haiwanan kana insan. Maka menjadilah kadang-kadang boleh jadi haiwan setengah manusia, setengah haiwan itu adalah manusia. Itu adalah kulliyah mujabah. Sama saja juz'iyah mujabah pun sama qad yakun idza kana hadza haiwan fa huwa insan. Pergi laju jelah sebab ini sama. Jadi qad yakun idza kana hadza insan fa huwa haiwan. Tukar saja kedudukan dia dan pastikan dia adalah sama iaitu juz'iyah mujabah. Manakala muhmalah mujabah idza kana syams tala'at kana nahar mawjud. Maka kita tukar kedudukan dia dan ingat dia menggunakan juz'iyah mujabah. Qad yakun idza kana nahar mawjud kana syams tala'at. Baik.
Yang seterusnya itu makhsusah mujabah. In ji'tanil al-yawm akramtuka. In ji'tanil al-yawm akramtuka. Kalau kamu datang hari ini, aku muliakan kamu. Maka dia akas dia adalah juz'iyah mujabah juga, sama saja. Maka jadilah dia qad yakun in akramtuka ji'tanil al-yawm. Aku muliakan kamu seandainya kamu datang hari ini. Jadi tukar saja kedudukan dia. Al-kulliyah salibah. Kulliyah salibah laisa al-batta idza kana syams tala'at fal-lail mawjud. Maka kulliyah salibah akas dia adalah kulliyah salibah. Laisa al-batta idza kana al-lail mawjud fasyams tala'at. Yang terakhir iaitu makhsusah salibah. Makhsusah salibah akas dia adalah kulliyah salibah, iaitu laisa idza ji'tani al-yawm akramtuka. Akas dia adalah kulliyah salibah, laisa al-batta akramtuka idza ji'tani al-yawm. Ya, pastikan kamu ingat semua sur dan kamu mesti tukar. Sebabnya kalau sudah dah beritahu sebelum ni, kalau sur dalam syartiyah agak lebih sukar sikit berbanding hamliyah. Tapi kalau dah hafal, tidak ada masalah lah. Maka kita tukar saja. Itu sahaja dalam bab akas yang perlu kamu tahu. Maka habislah bab akas kita. Dan pastikan kamu ingat orang panggil apa, dipanggil sebagai formula. Sebagai formula ni, pastikan ingat formula dia ni. Sebabnya formula dia sama saja antara hamliyah dan juga qadhiyah hamliyah dan juga qadhiyah syartiyah. Dalam tanakut sebelum ni, sekali lagi ulang, tanakut sebelum ini hanya terus saja qadhiyah kulliyah mujabah, dia terus saja ditukar terus saja jadi qadhiyah juz'iyah salibah. Sebenarnya ditukar terus. Tapi di dalam yang ini dia ada sifir sikit. Dia kena ingat sikitlah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.